Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Yang paling dikehendaki oleh netizen di luar sini berkaitan dengan politik Malaysia dan juga berkaitan dengan tuntutan Najib supaya Najib ditahan di rumah, dalam tahanan rumah, ialah apa sebenarnya fakta yang silap atau kesilapan fakta Affidavit Zahid. Sehingga ada yang menuntut supaya kalau Affidavit Zahid itu salah dan ada kesilapan, mereka mohon supaya Zahid Hamidi mendedahkan Affidavit itu, dan mereka juga memohon supaya mahkamah mendedahkan kesilapan Affidavit yang didakwa oleh Zafrul. Selain daripada itu, netizen juga memohon supaya kesilapan Affidavit itu menyebabkan Affidavit itu perlu ditarik balik, kata mereka. Perlu ditarik balik dan diperbetulkan terlebih dahulu, kata mereka. Mereka memohon supaya Timbalan Perdana Menteri yang merangkap Presiden UMNO segera menarik balik Affidavit itu dan menukar kepada Affidavit yang lebih tepat, seperti yang didedah oleh Zafrul. Namun, yang lebih menarik perhatian kita lagi ialah tuntutan netizen, khususnya pengikut-pengikut politik Malaysia, para peminat politik Malaysia. Mereka menuntut supaya Zafrul dengan segera mendedahkan apa kesilapan fakta Affidavit Zahid itu, di mana bahagiannya dan apakah ucapan atau tulisan Affidavit Zahid itu yang salah. Adakah ia adalah kesalahan yang kecil atau kesalahan yang besar? Kerana seperti yang dinyatakan oleh beberapa peguam petang tadi, mereka kata mereka pun nak tahu juga apa sebenarnya isi kandungan sebenar titah addendum tambahan daripada Agong itu. Dan yang paling mengetahuinya ialah tentulah sumber pertamanya ialah Zafrul menurut Zahid Hamidi. Jadi, apa sebenarnya kesilapan besar atau kesilapan kecil atau kesilapan apa sekalipun fakta Affidavit Zahid itu? Namun, apabila ditanya tentang perkara ini, Zafrul enggan mendedahkan kesilapan fakta Affidavit Zahid. Ini menimbulkan pelbagai pertanyaan, menimbulkan pelbagai reaksi negatif daripada netizen. Mereka bersoal, mengapa Zafrul takut enggan dedah kesilapan fakta Affidavit Zahid? Kata mereka, apakah kesilapan itu terlalu besar sehingga kan Zafrul tidak mahu atau enggan mendedahkan Affidavit Zahid? Silapnya di mana? Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Tengku Zafrul Abdul Aziz enggan mendedahkan kesilapan fakta yang dimaksudkannya dalam Affidavit yang dikemukakan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi bagi menyokong semakan kehakiman Najib. Sebaliknya, Tengku Zafrul berkata pendiriannya adalah sama seperti mana kenyataan media yang telah dikeluarkan 2 hari lalu. Seperti yang saya dah sebut dalam kenyataan akhbar 2 hari lalu, saya tak ada komen lagi. Katanya ketika ditemui media selepas majlis pelancaran tapak pembinaan Multi Code Electric Industri Berhad Serendah hari ini. Ditanya bila dia akan mengumumkan Affidavit tambahan seperti yang dinyatakan dalam kenyataannya sebelum ini, Tengku Zafrul juga enggan mengulas lanjut. Pada 17 April lalu, Tengku Zafrul mengakui melihat Affidavit yang dikemukakan Presiden parti itu bagi menyokong permohonan Najib mendapatkan kebenaran melalui hukuman penjara sebagai tahanan di rumah. Bagaimanapun, Tengku Zafrul menjelaskan ada beberapa kesilapan fakta yang terkandung pada dokumen berkenaan. Sehubungan itu, saya telah mengambil langkah untuk mendapatkan nasihat undang-undang yang sesuai dan akan membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk meminta kebenaran bagi memfailkan Affidavit saya bagi memperbetulkan beberapa kesilapan fakta yang terkandung dalam Affidavit berkenaan, katanya pada kenyataan itu. Tengku Zafrul menegaskan, tindakan tersebut bukanlah untuk mempersoalkan merit isu yang sedang berlangsung. Ahmad Zahid memfailkan Affidavit bagi menyokong semakan kehakiman yang dibuat Najib pada 9 April lalu.
Dalam afidavitnya, Ahmad Zain maklumkan yang dia ada melihat titah Edim Dum tambahan yang di Pertuan Agong seperti yang ditunjukkan Tunku Zafrul kepadanya. Titah tambahan itu dikatakan supaya Najib menghabiskan baki hukuman penjara dalam menjalani tahanan rumah. Saudara-saudara sekalian, inilah yang paling ditunggu oleh rakyat Malaysia, iaitu apa kesilapan fakta yang terdapat dalam afidavit Zahid. Dan kalau benar afidavit itu adalah afidavit yang mengandung kesalahan besar, maka netizen menuntut supaya Zafrul mendedahkannya dan segera meminta supaya Zahid menarik balik afidavit itu dan memperbaikinya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, komen daripada Anwar Ibrahim berkaitan dengan tuntutan tahanan rumah Najib. Ini komen Anwar. Ramai netizen sebenarnya yang menunggu-nunggu komen daripada kerajaan, terutamanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini adalah komen yang kita tunggu-tunggu. Anwar Ibrahim kata, Zahid sokong Najib jalani tahanan rumah atas kapasiti Presiden UMNO. Sebentar tadi apabila saya melihat di dalam ruangan komen di Malaysia Kini dalam channel saya, ramai yang menolak tuntutan Najib. Netizen ramai daripada 100 orang, lebih kurang di dalam 90% menolak tahanan rumah Najib. Apa pula pendapat anda semua? Ada yang mengatakan bahawa tahanan Najib sudah cukup, pemenjaraan Najib yang telah dapat pengampunan diskaun sudah cukup, kata mereka. Ini memandangkan Najib masih mempunyai kes-kes yang besar yang masih dibicarakan di mahkamah. Antaranya kes utama iaitu 1MDB, kes yang Najib jalani hukuman sekarang iaitu SRC Internasional hanyalah anak syarikat kepada 1MDB. Jadi kes utamanya iaitu 1MDB masih lagi berjalan. Oleh sebab itulah ramai netizen yang mengambil sebab itu ataupun faktor itu yang mengatakan Najib sepatutnya tidak diberikan tahanan rumah. Nanti kalau dia kalah lagi dalam kes 1MDB, kata netizen, bagaimana? Adakah ianya akan sampai berakhir di sana sahaja? Ataukah ia akan berterusan terus-menerus untuk memohon dan meminta lagi, kata mereka. Apa pula pendapat dengan anda? Namun demikian, Anwar Ibrahim kata, Zahid sokong Najib dalam afidavit itu tahanan rumah atas kapasiti Presiden UMNO. Afidavit yang difailkan oleh Ahmad Zaid Hamidi untuk menyokong usaha bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukuman di bawah tahanan rumah dibuat atas kapasitinya sebagai Presiden UMNO. Ketika berkata demikian, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam keputusan lembaga pengampunan dan menegaskan bahawa titah yang di Pertuan Agong semasa mesyuarat lembaga adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Itu Zahid menyerahkan afidavit beliau lakukan sebagai Presiden UMNO dan peguam negara tentunya bagi pihak lembaga pengampunan. Pendirian kita bahawa semua keputusan yang melibatkan Raja-Raja Melayu tidak boleh dicabar. Saya tidak mahu mengulas lanjut kerana ini adalah prinsip kerajaan. Bukan sekarang tapi sejak merdeka, kata Anwar kepada pemberita selepas menghadiri solat Jumaat. Dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April, Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri menyokong dakwaan Najib mengenai titah tambahan diraja supaya baki hukuman penjaranya digantikan dengan tahanan rumah. Zahid mendakwa pada 30 Januari semasa mesyuarat di rumahnya di Country Heights, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz memaklumkan kepadanya mengenai titah tambahan bertarikh 29 Januari. Zafrul kemudiannya berkata, terdapat kesilapan fakta dalam afidavit Zahid dan dia akan mendapatkan nasihat undang-undang dan menulis kepada Mahkamah Tinggi untuk membetulkan kesilapan itu. Ditanya mengenai titah tambahan itu, Anwar enggan mengulas dan sebaliknya berkata ia adalah bidang kuasa lembaga pengampunan. Semua pihak harus menerima hakikat itu dan harus berusaha memastikan keamanan, kestabilan dan pembangunan negara, katanya.
Terdahulu Anwar turut ditanya mengenai cadangan peruntukan kepada wakil rakyat daripada pembangkang dari segi syarat ditetapkan dan kuantum pembayaran. Perdana Menteri berkata ia bergantung kepada timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof dan Menteri Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Tiada syarat untuk menyokong Perdana Menteri seperti yang didakwa pembangkang. Rundingan untuk peruntukan akan tertumpu kepada negara yang stabil dan kukuh dari segi ekonomi, katanya. Fadillah Barubaidin berkata draft memorandum persefahaman MOU akan disediakan dan disampaikan kepada pembangkang untuk perbincangan lanjut susulan pertemuan antara wakil kerajaan dan pembangkang di Seri Perdana Putrajaya. Beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu ini ialah mereka mahu supaya cepat-cepat ada keputusan berkait dengan Najib. Selain daripada itu, ada juga yang seperti yang saya kata tadi, menolak untuk pembebasan ataupun tahanan rumah Najib. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar berkaitan dengan tahanan rumah Najib ialah, bolehkah Agung beri titah tahanan rumah? Ini adalah serangkaian pendapat peguam berkait isu ini. Sebelum saya teruskan, mohon kiranya Anda share video ini supaya semua orang tahu ini ialah pendapat peguam-peguam yang berpengalaman, para peguam yang mengamalkan undang-undang dan amat dipercayai oleh kita semua. Hari ini peguam melahirkan kebimbangan terhadap dakwaan Najib Razak mengenai titah tambahan diraja supaya dia menghabiskan baki hukuman penjara dengan menjalani tahanan rumah. Bercakap kepada Malaysia kini, pengamal undang-undang mempersoalkan apakah pengampunan diraja boleh meliputi peruntukan tahanan rumah. Peguam Goh Chia Ye berpendapat, kuasa yang di-Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan harus dihadkan kepada perundangan sedia ada untuk menjatuhkan hukuman. Ini kata Goh sama ada memberi pengampunan penuh kepada Najib atau mengurangkan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri itu. Kita tidak pasti pada ketika ini apakah maksud titah tambahan yang didakwa itu apabila menyebut tentang tahanan rumah. Adakah ia menyatakan keadaan sebenar tahanan rumah ini? Ia boleh menjadi sangat kabur, yang seterusnya akan menjadikan titah sedemikian tidak boleh dikuatkuasakan. Adakah ini bermakna perintah berkurung atau sekatan sepenuhnya di rumah? Soalnya. Sementara itu, peguam Andrew Khoo turut berkongsi pandangan yang sama. Khoo berpandangan, titah agung atau lembaga pengampunan untuk memerintahkan tahanan rumah boleh melanggar perlembagaan. Memetik perkara 42 dalam kurungan 1 dan 42 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan, dia menyuarakan kebimbangan sama ada kuasa agung untuk memberikan pengampunan dan meringankan hukuman boleh merangkumi kuasa untuk menitahkan seseorang yang disabitkan kesalahan menjalani hukuman dengan cara tertentu. Perkara 42 dalam kurungan 1 menyatakan, Agung berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, dan Raja atau yang di-Pertuan Negeri sesuatu negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenan dengan segala kesalahan lain yang dilakukan di dalam negerinya. Perkara 42 dalam kurungan 2 juga menyatakan bahawa tertakluk kepada pasal 10 dan tanpa menjejaskan mana-mana peruntukan Undang-Undang Persekutuan yang berhubungan dengan perimitan hukuman kerana kelakuan baik atau khidmat khas, apa-apa kuasa yang diberikan oleh Undang-Undang Persekutuan atau Undang-Undang Negeri bagi merimitkan, menggantung atau meringankan hukuman bagi apa-apa kesalahan bolehlah dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong jika hukuman itu telah dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera atau oleh Mahkamah Sivil yang menjalankan bidang kuasa di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,
Labuan dan Putrajaya. Dan dalam apa-apa hal lain, kuasa itu bolehlah dijalankan oleh raja atau yang dipertuan negeri bagi negeri tempat kesalahan itu dilakukan. Persoalan umum yang mungkin diajukan ialah sama ada perkataan memberi ampun, tunda hukum, lega hukum, merimitkan, menggantung dan meringankan hukuman, boleh dikatakan menerangkan cara sesuatu hukuman itu dilaksanakan, kataku kepada Malaysia kini. Najib memohon kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman bagi pelaksanaan titah tambahan oleh Yang di-Pertuan Agong sebelum ini berkaitan pengurangan hukuman penjara daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan pengurangan denda daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Menurut afidavit sokongan yang dibuatnya, Najib mendakwa titah edendum dalam pengampunan diraja membenarkan dia untuk menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun dengan tahanan di rumah. Justru dia memohon mahkamah mengarahkan Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa lagi responden untuk mengesahkan titah tersebut. Menurut salinan permohonan semakan kehakiman itu, Najib mendakwa Agong mengeluarkan titah edendum pada 29 Januari, hari yang sama hukuman terhadapnya dikurangkan. Najib memohon perintah mahkamah untuk mengarahkan responden agar bukan sahaja mengesahkan titah tambahan itu tetapi juga mengeluarkan segera pemohon dari penjara Kajang ke kediamannya di Kuala Lumpur, di mana pemohon akan terus menjalani hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Najib juga memohon perintah Mandamus untuk mengarahkan responden memberikan versi asal titah tambahan, kos dan sebarang relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Dia mendakwa dalam afidavitnya dalam menyokong semakan kehakiman itu bahawa haknya terjejas dan dilanggar oleh responden apabila mengabaikan pertanyaannya berhubung titah edendum berkenaan. Tindakan responden yang tidak mengindahkan permohonannya atau permintaannya merupakan pencerobohan langsung hak asasinya di bawah Perlembagaan Persekutuan dan juga penghinaan langsung kepada Agung, tambahnya. Bekas Presiden UMNO itu turut mendakwa bahawa responden cuba menyembunyikan kewujudan titah tambahan itu. Tiada peruntukan tahanan rumah dalam rangka kerja undang-undang. Sementara itu, Goh menegaskan bahawa tahanan rumah atau penahanan di rumah pada masa ini tidak wujud dalam kerangka undang-undang negara. Ia bukan alternatif sedia ada kepada pemenjaraan, katanya. Berkongsi pandangan yang sama ialah Peguam Merangkap Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim. Bercakap kepada Malaysia kini, Hassan berkata tiada peraturan atau perundangan subsidiari mengenai tahanan rumah. Saya tidak mendengar sebarang rang undang-undang dibentangkan di Parlimen untuk peruntukan seperti itu yang dipanggil tahanan rumah. Tanpa statut atau akta yang betul, tiada siapa boleh memohon tahanan rumah. Ini sama sekali bertentangan dengan prinsip kedaulatan undang-undang, tegas ahli Parlimen PKR itu. Bagaimanapun, Ko berkata Seksyen 43 Akta Penjara 1995 membenarkan pelepasan mana-mana banduan secara lesen, tetapi ia tertakluk kepada mana-mana peraturan yang dibuat oleh Menteri. Dalam kes ini terletak di bawah kuasa Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan itu juga menetapkan bahawa syarat untuk pembebasan mana-mana banduan boleh dinyatakan secara lesen. Sebelum ini bernama melaporkan kerajaan pada dasarnya bersetuju melaksanakan pelepasan banduan secara lesen melalui tahanan rumah bagi banduan yang menjalani hukuman penjara 4 tahun ke bawah sebagai usaha mengurangkan kesesakan di penjara. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dipetik sebagai berkata kementeriannya sedang dalam proses meneliti kaedah pelaksanaan dari sudut perundangan undang-undang, peruntukan undang-undang yang berkaitan dan sama ada undang-undang dan peraturan sedia ada perlu dipindah. Bagaimanapun, Saifuddin memberi jaminan Najib tidak disenaraikan sebagai banduan yang akan menjalani tahanan rumah. Menteri itu sebelum ini memberitahu Malaysia kini hanya banduan yang menjalani kurang daripada 4 tahun penjara, warga emas, wanita hamil dan orang kurang upaya akan disenaraikan dalam senarai tahanan rumah. Najib tidak termasuk dalam senarai tersebut, katanya.
Sebelum ini, Harian Metro melaporkan tahanan rumah yang dicadangkan oleh kerajaan bertujuan untuk mengurangkan kesesakan dalam penjara, bukan untuk disalahgunakan oleh pemimpin yang disabit kesalahan. Saifuddin dilaporkan berkata dakwaan bahawa dasar tahanan di rumah bertujuan untuk membolehkan Najib menjalani baki hukumannya dengan selesa di rumah sebagai berniat jahat. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah mereka tidak setuju untuk Najib di penjara atau ditahan di rumah. Ramai juga yang mengatakan beri betis nak pahat pula. Give an inch now ask for yard. Tak malukah, kata Truth Count merujuk kepada diskaun yang telah diberikan kepada Najib untuk hukuman penjaranya dan juga diskaun untuk hukuman denda yang telah diberikan kepada Najib. Kata mereka dah dikurangkan separuh hukuman penjara dan dikurangkan pula 70% hukuman denda itu, masih pula nak minta lagi, kata mereka. Ada juga yang menyebut sepatutnya sakau berbilion tak layak pun dapat pengampunan atau diskaun. Kalau sakau berbilion boleh diampun, untuk apa lagi akta SPRM dikekalkan, kata AKG. Purple Mouse kata dua peguam tu cakap betul, ada yang tak faham. Kalau aku peguam pun memang tak ada peruntukan undang-undang tahanan dalam rumah. Kecuali tahanan kurang 4 tahun dan warga emas atau hamil dan lain-lain. Malah Najib masih terikat dengan kes-kes 1MDB yang lebih besar sedang dibicarakan, kata Purple Mouse. Tok Mudim pula kata, apa kata pergi tanya yang di Pertuan Agong pula tentang titah itu. Adakah benar titah itu atau tidak, katanya. Harimau satu pula kata, Goh dan Ko sangat sangat memasukkan Najib dalam penjara. Kita faham dua orang ini nak apa, katanya. Patut dua orang ni tolong bagi pendapat bagaimana tangkap Jolo yang bersembunyi di luar negara. Najib tak nakkan lari ke luar negara, boleh tangkap bila-bila, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.